ya mungkin tak. Jadi korang kena standby lah. Kena standby. So, cuti sekolah ni terpaksakan korang korang apa? Korang korang ambil masa sedikit, belajar sedikit, study sedikit, sedikit, kan sedikit banyak lah. Recap balik apa yang korang belajar. Sebab trial tak lama dah. Trial dalam bulan 10 kan? 16 ataupun 15 hari bulan 10 trial. Trial ini akan berlangsung seluruh negeri. And then setiap negeri itu soalannya akan berbeza-beza. InsyaAllah lah kalau cikgu ada dapat informasi apa ke, perancangan apa-apa ke, InsyaAllah cikgu akan cuba share lah. InsyaAllah. Okay guys, so far sihat ke? Happy tak cuti sekolah ni? Happy tak? Happy tak? Cikgu happy? Tak perlu pergi sekolah. Tak tahu lah cikgu. Alhamdulillah. Tak tahu. Korang ada kelas tambahan ke kat sekolah? Dah bermula ke kelas tambahan? Dah ada eh? Tak ada. Cikgu suruh Sekolah rehat. cikgu pun dah. Uish. Sorry. Boleh rehat tapi jangan rehat sangat. Sekolah cikgu sekarang ni kelas kita orang lah bermula esok sampai hari Isnin. Petang malam. Cikgu shift petang lah. Yang lain tu shift malam. Dah mula rasa kehangatannya untuk teraya. Jadi korang pun kena standby lah. Jangan terlampau selesa. And then jangan lupa jaga kesihatan juga. Belajar juga. Please jaga kesihatan. Kesihatan tu amat penting guys. Kenapa penting? Cikgu macam penceramah Indom lah. Guys. Terpengaruh dengan TikTok. Azhan jangan jadi macam Abah Tesla Mesti kau tahu kan Abah Tesla kan? Aduh, jangan jadi macam Abah Tesla. Asal saya pula cikgu. Encem. Tengok Mira gelak tu encem tu. Gurau. Jangan jadi Abah Tesla adalah saja je. Gurau sebelum kita mulakan kelas. Kan? Baru 8 orang, 7 orang mata memandang di sini. Okay, so far apa planning korang untuk cuti sekolah ni? Dah ada jadual ke untuk study ke rehat semua seminggu tu? Drill je ke cikgu? Apa? Drill. Drill, okay, good betul. Drill. Dekat sini lah korang kena start drill. And then, please sebab korang nak trial, macam biasa, cikgu recap balik, please, cari soalan trial daripada setiap negeri lah. Buat latih tubi soalan tu. Dekat mana korang boleh dapatkan? Okay, korang search je Telegram. Sekejap. Apa ni? Search je Telegram dekat sini. Soalan trial. Di sini semua ada. Semua ada subjek. Ada PQS, ada sejarah, ada fizik, apa semua. Tak perlulah korang beli dekat Shopee ke mana-mana ke. Kita dah ada kemudahan. Sebab apa? Sebab boleh, dek. Sebab boleh cari. Kan? Bukan kita tak support penjual-penjual. Sebab mudah boleh. Boleh dapatkan free. Astagfirullah. Dekat sini korang boleh dapatkan pelbagai soalan trial daripada fizik, kimia, bio, admat, and then sekali dengan skema pun, sekali permakahan pun ada. Korang boleh itulah buat latih tubi. Tapi yang ini trial tahun 2021. Kalau korang nak trial tahun 2022, saja SPM trial 2022. Ada. Korang boleh pilih subjek. Contoh kan korang pilih matematik, pilih je daripada manakah negeri korang. Contoh daripada Terengganu, tekan je Terengganu, keluar terus soalan dia, senang. Okey, kalau rajin korang pilih up lah. Kalau tak rajin, guna benda yang boleh korang ada. Phone ke apa semua. Sebab apa? Sebab kita boleh. Boleh belaka. Boleh bakal-akal. Aku belajar sikit-sikit sabar. Please gunakan cuti sekolah ini dengan manfaat yang betul-betul lah. Supaya one day korang takkan menyesal. Tiba-tiba menyesal. Adalah masa depan kita tak dapat tentukan. Betul tak? Semalam dah sejarah, hari ini masa hadapan kan. Tapi masa hadapan kita tak boleh predik apa yang akan berlaku pada kehidupan kita. Betul? Cuma kita diberikan akal, kekuatan untuk berusaha. Faham semua? Jadi gunalah kelebihan korang yang ada, gunalah masa yang ada, gunalah kesihatan yang ada, buat betul-betul fokus apa yang korang patut fokus dalam kehidupan. Nak dapatkan straight A? Boleh. Tak ada masalah. Cuma usaha, doa, tawakal. Usaha juga tetapi still kita akan berbalik kepada yang satu. Betul tak guys? Kita belajar usaha tawakal lah. Tawakal je. And then
Okay, in case kalau korang dah berusaha, still tak dapat kemajuan dalam hidup, please jangan pernah ada perkataan putus asa dalam kehidupan korang. Sebab apa? Kehidupan korang lagi panjang. Macam-macam liku-liku kehidupan korang akan lalui ni. Tak semestinya korang gagal dekat sini, membawa masuk korang gagal untuk ke hadapan. Betul tak? Sebab apa? Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Macam cikgu. Contoh cikgu. Cikgu daripada zaman sekolah nak jadi engineer, engineer. Lalas, mungkin engineer tu bukan bidang cikgu. Sekarang ni, bidang cikgu dalam education. Kita tahu kan. Korang nak jadi polis. Buat polis, belajar. Lalas, jadi benda lain. So, apa kadang-kadang yang kita rancang tu, tak semua kita akan dapat. Tapi, apa yang kita akan dapat itu adalah terbaik untuk diri kita. Okay? Undi saya, pakar saya, manifesto. Cikgu Amir. Sorry guys, saja membongak sikit pagi-pagi. Okay guys. Korang dah dapat ke result result exam matematik? Siapa dah dapat ke semua? Belum. Belum lagi. Mira belum lagi. Tak habis Ni? lagi. Belum habis lagi. Serius ah? Belum habis tanda. Belum habis tanda. Faham. Kayaknya kemungkinan lepas buka sekolah lah. Okay, faham. Okay, cikgu dah tanya korang join ke kelas intensif cuti sekolah ni? Ada tak join? Tak ada. Mungkin dia open untuk student lain kot. Okay, tak apalah. And then, cikgu akan fokus sedikit lah kepada form 5. And then, cikgu akan bagi latihan-latihan yang cikgu rasa kemungkinan akan masuk. Jadi, bermulanya hari ini, cikgu akan share soalan-soalan. Walaupun ada topik yang cikgu tak ajar lagi, cikgu pun akan share juga soalan. Sebab apa? Untuk korang lulus, tak semestinya korang perlu tekankan kepada semua topik. Ada certain topik yang korang rasa mudah boleh score, yes, teruskan. Keep it up, teruskan. Okay? Contoh, topik-topik apa yang cikgu rasa yang korang boleh score? First, metrik lah. Metrik boleh, cikgu rasa ubahan boleh. Apa lagi? Persamaan linear boleh, persamaan serentak pun boleh. Okay, so far daripada berdasarkan statistik yang cikgu perasan baru-baru ni cikgu buat, okay, yang baru exam, mostly lah korang jam dekat mana? First kali dekat mengenai insurans, percukaian, apa lagi? Transformasi, apa lagi? Mostly transformasi lah. And then keempat, garis lurus yang korang belajar masa form 3. Ramai yang fail dekat situ. Garis lurus mudah je, cuma korang tak faham konsep je. Apa lagi? Pelaburan, korang belajar masa form 3. Apa lagi? Yang tajuk yang agak susah tapi kalau tak faham konsep. Contoh lagi apa? Pelan dan dongakkan. Betul tak? Yang lukis-lukis tu. Ada certain untuk lukisan tu dia perlukan imajinasi yang tinggi sedikit. Macam mana kalau dapat bentuk 3D kan? Macam mana kalau dapat pandangan atas, pandangan tepi, pandangan kiri. Ia perlukan imajinasi sedikit lah. Apa lagi? Tu cikgu rasa. And then topik yang tak akan masuk, yang tu korang boleh abaikan, iaitu tajuk terakhir form 5, iaitu pemodelan matematik. Tak pernah ditanya pun. Jadi korang tak perlukan fokus pada tajuk tu. Cuma fokus kepada tajuk-tajuk yang korang boleh score. Graf fungsi pun boleh score. Apa lagi? Serakan data pun korang boleh score. Dia direct je, tak berbeli-beli ayat dia. Okay? Dah 8.40, dah 13 orang ada dekat sini. Okay, are you guys ready? Untuk belajar malam ini, untuk belajar. Ready ke? Ready, thumbs up. Dah ready. Okay, alright. Okay, jadi sebelum kita mulakan kelas, kita dulu. Bagi yang beragama Islam, mulakan kelas kita dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Bagi agama yang lain, korang boleh mulakan dengan cara korang sendiri. Okay, kita mulakan kelas kita dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Yang baru masuk tu, kita baru nak mula kelas, okey? Okey, jadi minggu lepas kita dah belajar mengenai metrik, betul? Kita dah belajar apakah yang dikenali dengan metrik songsang. Okey, macam mana untuk operasi tambah, tolak, darab. Yang itu kita dah belajar semua. Jadi, sama-sama kita belajar tu, cikgu dah bagikan contoh 2 soalan, betul? Soalan yang cikgu bagi itu adalah one off. Bukanlah soalan target lah, trial. Soalan pattern seakan-akan sama lah.
Kemungkinan ni bukan soalan sport kemungkinan. Sebab apa? Cikgu daripada negeri Terengganu. Mungkin daripada negeri-negeri lain soalan ni berbeza. Just sport daripada sekolah cikgu lah yang ni. Okey. Alright, jom kita bincangkan dulu dua soalan yang cikgu bagi. Okey. Jadi first kali, tu cikgu kata, matrik ini dia mudah. Yang tak memudahkan yang buat soalan tu. Sebab apa? Soalan dia dibuat oleh cikgu bahasa Melayu. Sebab apa? Tengoklah berbunga-bunga ayat dia. Jadi, korang perlu mentelaah apakah informasi yang diberi. Okey, jom sama-sama kita mentelaah. Korang tahu kan mentelaah tu apa? Mendalami, menghayati. Macam cinta lah. Untuk mencintai seseorang, korang perlu mendalami. Okey, perlu mengetahui apa yang dia suka. Tiba cikgu mengarut. Okey, jom kita start. Okey. Soalan nombor 2, dia bagi tahu Lailatul adalah seorang penjual kenderaan mewah terpakai. Tiada informasi. Dia ingin menjual sebanyak X unit. X unit kereta Honda Civic dan Y unit kereta Ford Mustang. Jadi dekat sini kita dapat dua informasi bahawasanya kereta Honda itu ia boleh diwakili sebagai X unit. Okey. Dan kereta Ford Mustang boleh boleh diklasifikasikan sebagai Y unit. Ini amat penting sekali lah. Bermaksud soalan dia bagi pembalik ubah dan soalan juga mewakili apakah Honda dengan Mustang itu patut diwakili. Sama ada huruf A ke, B ke, C ke. Tapi dekat sini dah mention, dah bagi tahu. Jadi kita kena follow je. Honda X, Mustang Y. Simple je. Okay? Next, dia kata diberi harga sebuah kereta Honda Civic ialah RM95,000. Sebuah. Jadi satu Honda Civic bernilai RM95,000. Dan kereta Ford Mustang ialah RM250,000. Satu buah RM250,000. Siapa yang ada kereta Mustang dia mesti dak Soban Jaya. Sebab apa? Dak Soban Jaya kaya kan? Dak Soban Jaya kan kaya-kaya. Tak dak Soban Jaya, dak Forex. Joinlah saya Forex. Jadi IB tiba je mengaruh. Okay, Ford Mustang bernilai RM250,000 guys. Mahal tu, belilah kereta tempatan. Proton ke? King ke? King ada kan Myvi kan? Janganlah beli Mustang, membazir duit je. Aduh, tak apalah. Tapi kalau ada korang duit lebih, korang boleh beli je. Tak ada masalah pun. Cikgu just tak puas hati lah. Kenapa mahal sangat? Cikgu tak mampu beli. Okay, next. Jurujual menganggalkan akan menjual sejumlah 40 buah kereta. 40 buah kereta. Jadi 40 buah kereta itu mesti akan ada Honda dan mesti akan ada Mustang yang akan dijual. Berapa? Tak tahu. Tak tahu berapa. Jadi next, dia kata dengan anggaran dalam setiap 3 unit kenderaan Honda Civic, 3 unit kereta Honda Civic, Laila tu mesti menjual satu kereta Ford Mustang. Jadi, adakah 3 unit dengan 1 unit Ford Mustang itu adalah jumlah sebenar? Tidak. Ia adalah nisbah sahaja. Nisbah 3 Honda Civic dapat jual satu Honda Mustang, satu Mustang. Jadi, ini hanya nisbah. Sebab apa cikgu kata nisbah? Ni 40 buah. Ni nilai sebenar 40 buah. Tapi yang jual 3 dengan 1 je. Baru 4 kan? Jadi automatik ini bukan nilai sebenar. Ini adalah nisbah saja. Jadi Honda nisbah Mustang adalah 3 nisbah 1. So far jelas ke nisbah ini? Ia bukan nilai sebenar. Nisbah saja. Alright. Jadi Honda 3, Mustang 1. Jadi total ni berapa? 4 kan? Jadi kemungkinan yang dapat dijawab 4. 4 ni bukan nilai sebenar. Ini adalah nisbah sahaja. Okey, settle. Kita dah extract maklumat dah. Okey, soalan A dia kata bilangan kereta Honda Civic yang akan dijual oleh Laila tu. Okey, Honda Civic nisbah dia berapa? 3 kan?
Yang ini korang boleh menggunakan sedikit yang korang belajar ke barang kalian. 4 ini adalah nilai sebenar ataupun bilangan. Dan 3 ini adalah nisbah bagi Honda, 1 ini nisbah bagi Mustang. Jadi dekat sini, okey, korang boleh gunakan 3/4. Ni nisbah 3/4. Okey, yang dijual adalah Honda Civic. Berapa buah yang kita ada? 40 buah. Jadi 3/4 didarabkan dengan 40 je. Dapatlah berapakah bilangan sebenar. Jadi tekan je kalkulator 3/4. Sekejap, aku reset dulu. 3/4 didarabkan dengan 40, korang akan dapat nilai sebenar. Nilai sebenar dia Honda Civic yang akan dijual oleh lelaki sebanyak 30 buah. Itu. Habis kalau Honda Civic 30, Mustang berapa? Tolak je lah. 40 tolak 30. Dapatlah Mustang. Mustang dia berapa dijual? 10 buah. Ataupun boleh juga guna teknik yang sama. Honda 3, Mustang 1 kan. Jadi Mustang 1/4 didarabkan dengan 40. Dapatlah 10. Sama je. Tiada masalah. Okey. So far jelas ke setakat ini? Jelas lah. Alright. Settle untuk soalan 1. Okey. Soalan seterusnya. Jumlah perbezaan harga bagi semua unit kereta tersebut. Dia minta kita kira jumlah perbezaan bagi semua unit kereta tersebut lah. Okey, dekat sini kita dapat menjual 30 buah Honda Civic. Berapakah harga dia? 95,000. Jadi, dia jual 30. Total dia berapa? Darabkanlah 95,000 didarabkan dengan 30 buah. Dapatlah 95, 1, 2, 3. Darab je 30. Dekat sini korang akan dapat 285, 1, 2, 3, 4. Okay, and then kira pula nilai Mustang. Mustang 10 buah. 10 didarabkan dengan RM250,000. Okay, jadi 250, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1. And then korang tolakkan sajalah. Dapatlah nilai dia. Perbezaan beza ni membawa masuk tolak. Beza tolak jumlah tambah. Tu je. Okay. Settle soalan A1, settle soalan A2 pun settle. Okay. So far setakat ini ada sebarang pertanyaan tak setakat ini? Yang A1, A2? Tiada. Okay. Alright, settle. Okay, jom kita fokus kepada B pula. Okay, B. Jadual di bawah menunjukkan keuntungan jualan seunit. Satu unit bukan semua unit, satu unit. Jadi dia kata Honda Civic daripada penjualan satu unit Honda Civic dia akan dapat 1,500 keuntungan. Okay, dan Ford Mustang, satu buah Ford Mustang dapat keuntungan sebanyak 9,000. Okay, itu maklumat kita adalah. Okay, next. Okey. Kemudian dia kata, pada tahun berikutnya, Lailatu telah mendapat keuntungan sebanyak 229,500 dengan menggunakan konsep yang sama, iaitu pada nisbah 3/1. Soalan dia, akan mesti dia suruh kita cari ataupun tulis dua persamaan linear. Jadi dekat sini kita ada dua informasi di mana first kali informasi kita akan dapat dalam keuntungan. Dan informasi yang kedua daripada nisbah. Jadi dia kata dekat sini keuntungan dia dapat 229,500. Jadi dekat sini kita dah tahu Honda itu diwakili sebagai X. Okay, Honda itu diwakili sebagai X. Dan Mustang itu diwakili sebagai Y. Satu jualan Honda dapat untung 1,500. And then Mustang untung dapat 9,000. Okay, ini pencatatan baria.
Okay, Civic 1,500, Mustang 9,000. Jadi dekat sini kita boleh create satu persamaan di mana okay, 1,500X. Kita tak tahu berapa unit Honda dijualkan. Sebab tu kita letak X. Tambahkan dengan 9,000Y. Sama dengan berapa keuntungan dia? Sama dengan 229,500. Dapatlah satu persamaan dekat sini. Ini semua persamaan keuntungan lah. Satu unit Honda 1,500. Berapakah bilangannya? Tak tahu. Sebab itulah kita akan mewakili X. 1,500 darab X ditambahkan dengan Mustang. Okay, berapa unit? Tak tahu. Kita nak cari. Jadi 9,000 darab Y. Totalkan keuntungan dia adalah 229,500. Dapat satu persamaan. Okay, persamaan yang kedua korang akan dapat daripada nisbah ini. 3 nisbah 1. Jadi dekat sini korang boleh buat X bahagi dengan Y sama dengan X itu adalah 3, Y itu adalah 1. Nisbah. Tukarkan nisbah ini menjadi bentuk pecahan. Sebab apa? Kita nak buat persamaan ini sekarang. Okay. And then dapat pecahan dekat sini korang boleh hapuskan Y, boleh hapuskan 1 ataupun untuk mudah korang dapat silang je. Ini darab itu, ini darab itu. Dapatlah dekat sini X sama dengan 3Y. Nak lagi comel, pindahkan ia. X tolak 3Y sama dengan 0. Dapat lagi satu persamaan. So far korang jelas ke dua persamaan ini? Alright, mantap. Settle. Dapatlah 2 markah lah. Lebih kurang 2 markah dekat sini. Okay. Satu persamaan, 1 markah. Satu lagi persamaan, 1 markah. Dapatlah 2 markah. Alright, settle. Okay, next. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah metrik, tentukan bilangan setiap jenis kereta yang dijual. Sekarang ni dia minta kita untuk menggunakan kaedah metrik. Jadi first lagi, nak lagi comel, kalau susun dulu. AX tolak 3Y sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kedua lah. Okay, susun balik. Jadi ingatlah, step yang pertama, kita kena pindahkan persamaan linear itu dalam bentuk matriks. Jadi, step yang pertama, ingat kita ada 5 step je yang ni. Step yang pertama, bracket, 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 bracket sama dengan bracket, bracket. Okay, and then korang kena ingat, sini A, B, C, D. Okay, jadi korang salin je. A itu adalah 1,500, B itu 9,000. Okay, di sini X. Berapa X? Sebab awal-awal kita mula dengan X kan, jadi X akan berada dekat atas. Jangan tertukar. Okay, sebab kita tak X depan, X tu kena duduk kat atas. And then dekat sini 229,500. Okay, and then C kita 1, D kita -3. Okay, dekat sini Y dan 0. Dapatlah satu markah dekat sini. Okay, step yang kedua. Step yang kedua kena cari songsang. Macam biasa, bracket sama dengan 1 over bracket, 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 bracket. Okay, jadi dekat sini korang akan letak X, Y. Ini adalah songsang. Jadi formula songsang adalah A, D tolak B, C. Masuk je nilai A itu berapa, nilai D itu berapa, B dan C lah. Dapat satu markah lagi kat situ. Okey, A kita adalah 1,500. Didarabkan dengan D kita -3. Tolak dekat sini B kita 9,000. C kita 1. Perlu selesai ke tak? Tak perlu. Nak selesai pun boleh, tak nak selesai pun tak ada masalah. Tinggal gitu pun dapat markah dah. Okey, sebelah dia, dekat sinilah akan berlaku perubahan. A tukar tempat, sini akan jadi -3, sini akan jadi 1,500. Ingat, A, D switch tempat. And then B, C tukar simbol. Okay, sini -9,000 dan sini -1. And then belakang tu salin dia balik. 229,500. Settle. Dapat lagi 2 markah dekat sini.
And then seterusnya korang selesaikan dengan menggunakan kalkulator je guys. Okay. Jadi 3 menggunakan kalkulator je. Sama dengan. Dekat sini korang tahu ke nak guna kalkulator macam mana? So far semua okey ke? Boleh tak? Semua tahu tak guna kalkulator macam mana? Alright, mantap. Okey. So far semua okey Tahu guna kalkulator tekan je mode cari EQN. Okay, cari EQN and dapat anunkan tekan 2 je. Masuk 2 and then A1 tu 1500, B1 9000, C1 22 9500. Kalau masuk je nilai tu. Okay, 1500, 9000, 22 9500. 1 negatif 3 0. Okay, dapatlah korang dekat sini 51 dan lagi 17. Dapat lagi satu markah dekat sini. Okey, betul ke 51, 17? Sekejap cikgu cek skema jap. Kadang-kadang cikgu lolak juga ni. Jap, cikgu kena cek dulu skema betul tak ni. Nanti kan cikgu ajar jadi sesat nanti. Jap. Kejap. Kejap. Berapa jawapan dia? Jawapan. Mana jawapan dia? Okey, good. Betul. Jadi, X adalah 51 dan Y sama dengan 17. Adakah sampai sini je? Semolek-molek je, korang keluarkan nilai dia. Buat balik. X sama dengan 51 buah dan Y sama dengan 17 buah. This is your final answer. Dapat 5 markah dekat sini. Okey, markah pertama dekat mana? Okey, mostly. Yang ini 1 markah, ini 1 markah. Okey, korang tukarkan kepada metrik, dapat 1 markah. Korang cari songsang, dapat lagi 1 markah. Jawapan lagi dapat 1 markah, dapat 1 markah. And then kadang-kadang dekat sini pun akan dapat 1 markah. Please, kalau ada yang suka guna cara manual, tak apa, teruskan. Tapi untuk mencepatkan masa, guna je kalkulator. Tak ada masalah. Okey, so far jelas ke soalan pertama ni? Ada semua betul ke yang ini? Alright, mantap. Mantap guys. Mantap. Okey. Alright. Semua mantap belaka ini. Alhamdulillah. Jadi kena sekolah metrik ni. Simple je. Follow je step-step itu. Cuma yang cikgu risau sangat masa korang nak keluarkan persamaan tu je. Baca betul-betul kehendak soalan yang diberikan lah. Okay? Alright, next. Soalan nombor 2. Apa cikgu bagi? Reben Okay, next. Reben. Soalan Reben. Mana kau Reben? Okay, soalan yang kedua. Okay. Oh, memang sukalah cikgu bahasa Melayu ni. Panjang-panjang ayat dia kan. Okey, jadi dekat sini Nurul dan Aisyah pergi ke kedai cenderamata untuk membeli kad ucapan dan reben. Dekat sini kita dapat tahu 2 pemboleh ubah yang digunakan, iaitu apa? Kad ucapan dan reben. Sebab apa cikgu tahu itu pemboleh ubah? Itulah yang dia beli, yang diguna. Kad ucapan, reben. Kad ucapan, reben. Untuk hari guru. Okey, Nurul membeli 12 kad ucapan dan 8 reben. Aisyah membeli 6 kad ucapan dan 9 reben. And then masing-masing bernilai RM22 dan RM18. Okey, jadi soalan pertama dia kata dengan menggunakan K dan R. Dia dah bagi tahu dah K dan R. Jadi follow je. Jadi dekat sini kita boleh hilang pula dah. Okey. Jadi dekat sini korang buat siap-siap. Okey, reben ini kad ucapan. Okey, kad ucapan diwakili oleh K. Dan reben diwakili oleh R. Buat tepi tu siap-siap. Takut korang tertukar nanti. And then dia suruh kita tuliskan 2 persamaan linear berdasarkan maklumat yang tersebutlah. Okey, jadi dekat sini first maklumat kita tahu bahawasanya Nurul dan Aisyah pergi ke kedai cenderamata untuk membeli kad ucapan dan reben untuk hari guru.
Nurul membeli 12 kad ucapan. Okey. Nurul membeli 12 kad ucapan dan 8 reben. Okey, Aisyah membeli 6 kad ucapan dan 9 reben berjumlah 22 dan RM18. Jadi, persamaan ini kita boleh keluarkan daripada pembelian Nurul dengan Aisyah. Okey, Nurul dia kata dia beli 12 kad ucapan. Okey, 12 didarabkan dengan K. Dan tambah teruslah 8 reben, 8 art. Berapakah jumlah dia? RM22. Dapat satu persamaan. Kemudian Aisyah pula dia kata dia beli 6 kad ucapan, 6K. Ditambahkan dengan 9 reben, 9 art sama dengan RM18. Dapatlah dua persamaan yang diminta. Settle. Baca betul-betul, cuba cari di manakah persamaan yang kita dapat keluarkan. Settle. Okey, next B. Seterusnya tulis persamaan linear dari A dalam bentuk persamaan metri. Macam biasa. First step. Bracket, 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 bracket sama dengan bracket, bracket. Kena buat macam gitu. And then ikut je susunan yang diberikan. 12, 8, K dulu sebab apa? K duduk di depan. K sama dengan 22. Bawah pula 6, 9. Sini R, sini 18. Ingat, untuk susun dalam bentuk metrik ini, yang ini mesti sama. K, K, R, R. Nombor bulat, nombor bulat. Mesti susun itu. Jangan bertukar. Sini K, bawah R. Tak boleh. Tukarkan, switch tempat. Kena susun macam itu. Atas K, bawah K. Atas R, bawah R. Tahu dapat kalau pindahkan dalam persamaan metrik ini. Okey, step yang kedua. Lepas kalau pindahkan itu, dia suruh kita hitungkan nilai K dan nilai R. Jadi, step nombor 2, bracket, bracket sama dengan 1 over bracket, 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 bracket. Okey, jadi dekat sini, K, Kat sini, K, R. And then dekat situ, songsanglah A darab D, tolak B darab C. Jadi 12 darab 9 ditolakkan 6 darab 8. Perlu kira ke? Kalau cikgu tak perlu kira lah, membazir masa. Tulis je nilai. And then dekat sini, A dengan D, switch tempat. Okay, tukar tempat. B dengan C, tukar simbol. Negatif 8, negatif 6, 22, 18. Settle. And then step nombor 3, cari je K itu berapa, R itu berapa. Tetapi berhati-hati apabila jawapan dia minta dalam RM, dalam ringgit. Korang mesti keluarkan jawapan itu dalam bentuk perpuluhan. Sebab duit. Okay? Kalau tidak melibatkan duit, tak perlu keluarkan dalam bentuk perpuluhan. Pecahan pun boleh, tak masalah. Tapi sebab ringgit, korang kena letak perpuluhan. Okay? Jadi lepas step yang kedua tu, korang kira je lah menggunakan kalkulator je. 12, 8, 22, 6, 9, 18. Direct je. Okay? Jadi dekat sini, korang buat. Okay? 0.9. Betul ke 0.9? Salah. Sebab ringgit mesti ada kosong dekat belakang. Kena buat 90 sen. 0.90. Buat 0.9, hilang markah. Sebab apa? Ringgit. Hati-hati sebab ringgit. Okay, next. Yang kedua. 1.4. 1.40. Sebab ringgit. Okay. And then last kali K itu RM 90 sen dan R itu RM RM40. Amalkan, keluarkan balik jawapan dia. Amalkan. Okey, settle. B1 settle, B2 pun dah settle. Okay, next C. Ketika berada di kaunter bayaran, Nurul dan Aisyah dimaklumkan bahawa setiap barangan yang dibeli melebihi 10 unit akan diberi diskaun 10%. Kira berapakah jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh setiap orang, oleh setiap orang setelah diberikan
diskaun. Dia kata dia dapat diskaun. Yang mana pembelian dia 10 unit di atas. Okey, adakah soalan itu mention setiap kad ucapan dengan rebeng ke? Tak mention kan? Jadi membawa masuk total itu mesti 10 unit lebih. Jadi dekat sini berdasarkan. Okey, persamaan pertama kita follow Nurul. Yang kedua Aisyah. Okey, yang kita nampak semuanya lebih daripada 10 unit pembelian, betul? Jadi kedua-duanya akan didiskaunkan. Jadi dekat sini, okey, Aisyah dulu, Nurul dulu. Nurul harga asal RM22. Jadi dia dapat diskaun 10%. Sepatutnya dia bayar 100%, 100% betul? Tetapi dah ditolakkan 10%. Jumlah yang perlu dibayar adalah 90% didarabkan dengan RM22. Itu je yang dia perlu bayar. Jadi tekan je kalkulator, 90% didarabkan dengan RM22. Jumlah yang dia bayar RM19.80. Inilah jumlah yang sebenar yang dia akan bayar. Okey, settle Nurul. Aisyah pula. Aisyah pembelian dia 6 tambah 9 lebih 10. Jadi automatik lah, sama je. 90% didarabkan dengan RM18. Jadi 90% darab 18. Dapatlah sini RM16.20. This jawapan dia. Okey, ataupun cara alternatif. Dia dapat potongan 10%, betul? Jadi dekat sini korang kira dahulu. Okey, untuk Nurul, okey, 10% didarabkan dengan RM22 untuk dapatkan nilai berapakah yang dapat diskaun. Okey, jadi 10% didarabkan dengan 22. Okey, Nurul hanya dapat diskaun sebanyak RM2.20. Ni diskaun yang didapat. Jadi untuk dapatkan tahu nilai asal, korang tolak je lah. Nilai asal dia RM22. Ditolakkan je RM2.20. Dapatlah RM19.80. Ni alternatif. Okey, ini jalan cepat. Begitu, lajulah. So far, dua soalan ini korang jelas ke? Faham ke? Alright, mantap. Jelas sir. Yeah. Mantap. Good, good, good. Okay. So far. Okay, sebenarnya cikgu nak masuk chapter baru. Tak apa, kita hold lagi. Cuba kita buat latihan yang seterusnya. Okay. Kejap. Cikgu cari latihan matrix. Mana kau matrix. Korang dah sambut ke hari kemerdekaan dekat sekolah? Saja tanya. Dah sambut ke? Dah. Dah Apa yang korang Baru buat? tadi. Apa aktiviti? Oh, baru tadi. Apa aktiviti dia? Nasyid. Taklah nasyid sana. Fashion show. Apa? Fashion show yang Lepas tu mantap ke? basikal berhias tu. Oh, basikal berhias. Mantap. Lagi apa? Yang lain? Lepas tu kibar-kibar. Kibar-kibar. Ni Cikgu. sambung ya, sampai 15 September nanti. Oh, mantap ni. Oh, ya, Hari Malaysia kan? Kena Hari Malaysia. Sekolah cikgu di combine tau. Okay, kita orang buat Hari Koperasi, Sambutan Merdeka, Hari STEM. 3 in 1. Jadi banyaklah aktiviti tu. Korang dapat jual, korang dapat main roket, korang dapat apa lagi. Jual banyak. Macam-macam jual. Sambut Merdeka lagi. Cakap, oh gila sekolah ni 3 in 1. Tak pernah dibawa orang. Sebab kita orang dapat putua baru. Putua baru ni jenis generasi baru. Jadi so dia combine 3 in 1. Hari Koperasi, Hari Merdeka, Hari STEM. Aduh. Yang pentingnya cikgu lah untuk menguruskan masa tu. Kan. Korang kena ada semangat patriotik. Merdeka. Sebab apa? Korang dapat rasa tahu tak macam mana rasa macam oh bangga Malaysia ni. Bangga Malaysia ni kita dah merdeka selama
50 berapa Entah, cikgu tak ingat. Ha, dapat merdeka daripada penjajah-penjajah. Tiba cikgu. Saja je. Okey, Matrix. 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 Allah, banyaknya dah. Matrix ni. Okey, cikgu silat Cikgu silat Cikgu kan dah ada silat. Cikgu silat beberapa soalan lah. Aku nak korang buat. Ke cikgu dah suruh korang buat soalan ni? Dah buat ke? Dah buat ke? Belum kan? Itu cikgu suruh buat soalan satu kan? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Cikgu buat Cikgu. satu. Satu je kan? Ah. Alright, cikgu nak silat lagi soalan yang korang kena buat lah. Mana? Okay, cikgu silat je. Tanah. Okey, cikgu nak korang selesaikan soalan nombor 7 je. Okey, cuba buat soalan nombor 7. Cikgu bagi masa 5 minit, siap hantar dalam grup. Boleh? Semua yang ada 17 orang ni cikgu nak korang hantar. Cikgu nak tengok korang okey tak okey. On tak on dengan tajuk ni. Okey, boleh cikgu bagi masa 5 minit korang selesaikan. Ada apa-apa sebarang pertanyaan, jangan lupa tanya tau, jangan senyap je. Jangan jadi silent read. Silent watcher je. Jangan jadi silent watcher. Korang kena bertanya untuk menambahkan kefahaman. Alright, mantap. Ni nak cikgu dengar cikgu letter lah tu. Okey, cuba selesaikan. Mana jawapan dia ni? Okay, siap. Screenshot, hantar. Metrik mana metrik ni? Ya Allah, stresnya. Okey, ada. Okey, soalan 7A dengan 7B Cuba korang lakukan. Lakukan. Cuba korang siapkan. Tiba. Okey, matrik songsang bagi 3, 4, 1, negatif 2 ialah sekian. Carikan nilai M dan nilai N. Cuba selesaikan. Okey, hati-hati Dia dah bagi tahu ini matrik songsang bagi itu. Cikgu, saya minta maaf, saya dalam kereta balik kampung. Okey, tak apa Kashfu. Tak apa. Okey, nanti Kashfu cuba buat nanti. So far, Kashfu faham ke tajuk matrik ni? Sebab minggu lepas Kashfu tak join kan? Minggu lepas Kashfu tak join kelas kan? Tak silap cikgu ke minggu lepas ke? Okay, kalau tak join nanti Kashfu tengok balik recording kita. Sebab ada benda-benda penting ya cikgu. Yes. Tengok balik recording sebab ada benda-benda penting ya cikgu. Matrik saya faham. Okay, good. Mantap. Okay, mana yang tak dapat, yang tak join kelas minggu lepas, tengok balik recording sebab ada benda-benda yang cikgu tekankan sikit, contoh matrik songsang, apa, identity apa, kau tengok balik. Macam mana nak lakukan operasi darab, macam mana nak menggunakan kalkulator apabila melibatkan operasi darab, kena tengok balik. Mat A, Mat B apa semua bagai tu, tengok balik. Alright, cuba siapkan, siap hantar snap gambar. Apa ni? Apa ni?
Okey, cuba saya belum dapat skor lagi matriks Sosang. Okey, boleh tak masalah. Okey. Apakah matriks Sosang? Ingat tak step yang kedua kita belajar tadi? Step pertama korang salin balik kan? Persamaan di atas kan? Step yang kedua kita buat matriks Sosang. Itulah caranya untuk membuat matriks Sosang. Okey, contoh dekat sini. Okey, contoh dekat sini. Dia bagi dah 3, 4, 1, -2. Jadi dekat sini korang labelkan apa? Okey, first sini korang labelkan sebagai A, B, C dan D. A, B, C, D. Okey. Alright, lepas tu apabila ia minta kamu buat matriks Sosang, buat sama dengan mesti ada 1 over. 1 per. Okey, 1 per apa? 1 per A darab D, D tolakkan B darab C. Okay, and then bracket. Okay, bracket dekat sini. Okay, ini asal. Ini Sosang Okay. Asal kita fokus kepada A dengan D. Okay, A dengan D apabila disonsangkan, dia akan bertukar tempat. Sini automatik akan menjadi D, sini akan menjadi A. Jadi dekat sini adalah -2, sini adalah 3. Bagaimana pula B dengan C? Tukar simbol sahaja. Kalau positif jadi negatif. Kalau negatif jadi positif. Jadi dekat sini, simbol sini -1, -4. Macam gitu. And then yang ini gantilah nilai dia. A itu 3, D itu -2, tolakkan B 4, C 1. Okay, Safa jelas ke Mira? Sonsang ni ikut step ni je. First kali 1 over. AD tolak BC. And then sebelah dia AD tukar tempat, BC tukar simbol. Tu je. And then kalau kira lah kat sini. Okay. Kirakan 1 per 3 darab -2 tolak 4 darab 1. Okay, kalau dapat dekat sini. -1 per 10 bracket -2, -4, -1, 3. Gitu. Cikgu dah bagi jawapan dah. Okey, jadi M kita apa? M ini sama dengan sini. Jadi M kita adalah -1 per 10. N kita mana? Sini. Sama dengan sini. Jadi N kita adalah -2. Simple. Siap. Alright, lulus Sonsang ni? Okey. Saya dah beritahu apa dah. Screenshot kan? Okey. Okay, next yang tu cuba korang selesaikan. Okey. Mana? Belum siap ke? Dah siap je. Dah siap? So, Ada WhatsApp Ya? nak kena send juga ke tadi? Send lah. Cikgu at least saya tahu ada Baik. yang boleh buat, ada yang tak faham ke apa semua, cikgu boleh saya boleh tengok daripada segi korang membuat. Okey, please siap send Tunggu ya. Phone saya rosak jadi saya tak boleh ambil gambar. Oh ya ke? Rosak Safa boleh buat tak? Boleh. Okey. Boleh. Alright. Jadi yang mana form okey apa semua, cuba send Cuba send. Cuba tengok. Okey, jawapan dia kamu akan dapat. Okey. X sama dengan 3, Y sama dengan -2. Okey. Kalau semua dapat, okey, yang mana yang boleh snap tu hantar ke cikgu. And then kalau semua dapat jawapan dia, cuba cakap, "Ya, saya dapat." Okey, cikgu nak 17 orang ni ada, komen lah. Cikgu tahu takut risau. Kita risau ni. Kita risau takut orang tak faham. Okey, boleh respon Respon. Kita risau ni. Okey, try dah hampir. Sudah hampir. Okey, X dapat dengan 3, Y sama dengan -2. Jangan lupa step-step yang kita dah buat tu. Untuk dapatkan, okey, mostly matrik ni 5 markah mostly. Matrik ni 5 markah. Okey. Soalan atas dia, mostly lah. Untuk tajuk matrik 9 markah. 5 jalan kira.
Dan 4 lagi soalan-soalan anak-anak dia lah. Keluarkan persamaan ke, okay, selesaikan itu ke, ini ke, bergantung pada soalan. Mostly metrik, untuk menyelesaikan metrik 5 markah. Please, jangan tinggalkan 1 markah pun. Sebab dia mudah je. Salin je, bracket, bagai apa semua. And then guna je calculator EQN tu. Dapatlah nilai dia. Yap. Okay, Putra Arif. Okay, good, mantap. Thank you, Putra Ali. Azhan. Okay, good. Mantap, mantap. Okay, Azhan baru. B mana B, 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 B. B. Jangan lupa buat B. Tengah buat. Tengah buat. Okay. Azhan. Alright, good, mantap. Mudah aja, simple je. Dapat 5 markah dekat sini. Okay, good. Thank you, Azhan. Yang lain mana? Please hantar. Tolong hantar. Kejap, bagi 5 minit jap. Cikgu nak ke toilet jap.
Halo guys. Azhan nyanyilah satu lagu. Saya pandai nyanyi juga. Tak nak suruh saya nyanyi ke? Nak Azhan je. Jealous ni. Di gurau-gurau. Okey, jangan jaga chat jawapan dulu. Okey, Nurin. Okey, Nurin. Okey, good. Mantap, Nurin good. Betul-betul. Next, Alia, Balkis. Okey, good. Okey, Alia bagi betul. Alia Masara. Alright, good betul. Mantap. Okay, next, Nabila. Nabila. Alright, good betul. Mantap semua. Uish, padu. Bangga sir. Okay, Putra Alis, mantap. Ya, Rais. Rais. Hmm? Rais, tengok balik tu. Salah tu, Rais. Jawapan dia salah tu. Negatif 13/10. Jawapan dia 3 negatif 2. Raif tengok balik, Rais. Tengok balik, salah dekat mana tu. Sorry, salah. Okey, kita mengaku Sarah. Okey. Okey, Mira. Okey, Mira. Alright, betul Mira. Mantap. 3 negatif 2. Okey. Apa lagi? Okey, Din Carmelia. Okey, 3. Okey, Carmelia. Din. Hilang tinggal negatif 2 tu. 3 negatif 2 jawapan dia. Tengok balik salah mana. Okey, macam mana nak cari matriks guna kalkulator yang putih? Okey. Dekat sini cikgu dapat pertanyaan daripada Putra Alif. Okey, cara untuk menyelesaikan menggunakan matrik, betul? Okey. Jadi untuk menggunakan kalkulator warna putih, okey ni warna putih. Okey, cari equation. Tekan dulu setup, cari EQN ataupun equation. And then tekan simultaneous equation. Ada tak Putra Alif? Okey, tekan setup, cari equation, ambil satu. Ditulis simultaneous equation. Okey, tekan satu, and then ganti je nilai ni. Tekan satu, saya tak ingat tekan satu, and then tekan dua kot rasanya. Dua pun boleh ubah. Okey, and then masuk je nilai dia 3, 4, 1, 1 negatif 2, 7. Dapatlah jawapan dia 3 negatif 2. Mana yang menggunakan kalkulator jenis warna putih. Dapat ke Putra Alif? Tekan setup. Dapat. Dapat Alright, mantap. Thank you. Okey, sama. Okey, jadi so far semua yang hantar kepada saya betul lah. Mana yang tak hantar tu cikgu harap semua dapat jawapan 3 negatif 2. So far untuk matriks kita dah habis. Okey, berikan tepukan. Yeay, dah habis. Jadi kena skor lah 55 apa 10/10 selalunya. Okay, play score matrik. Jangan tinggal lagi matrik itu. Dia simple je, mudah je. Cuma serisau bagaimana korang keluarkan persamaan tu je. Okay, and then jangan lupa tengok juga buku fokus ni. Cuba tengok contoh-contoh soalan yang diberikan. Okay, jadi guys, korang nak rehat ke nak teruskan topik yang selanjutnya malam ini? Nak rehat dulu ke, nak minum air dulu ke? Ke nak lanjutkan ke? Gagah lagi ke? Nak meluahkan perasaan ke dulu ke? Diverse. Gagah lagi tak? Kantor. Kantor. Abaikan. Sudah, cikgu. Sudah, ya Allah. Sudah. Nak rehat. Sudah. Abaikan. Nak buat air jap. Nak buat air. Okey, hari itu kita rehat dulu 5 minit. Kita jumpa dalam 9.40. Okey? Minum air dulu, hilang ngantuk dulu. Disenat aerobik ke TikTok dulu ke. Ni gitu. Alright, kita jumpa 9.40. Alright.
Halo, 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 halo. Ring, ring. Semua dah ada ke? Dah kenyang ke minum air? Cikgu sempat makan Maggi, wai. Tengah makan-makan Maggi. Dah, anak dah cikgu tengah buat apa samyang. Rasa sedap pula samyang tu. Nak makan semulut. Termakan 5 bulu. Sekali habis. Tengah menangis tu. Jahat lah rasa ni. Kirim lah Dia, cikgu. tu dah pasal. Dia pedas yang jadi tau. Jangan amalkan selalu makan samyang bahaya buah pinggang tu. Yang mana ambil makan samyang tu bahaya, bahaya. Boleh tapi jangan kerap lah. Cikgu seminggu sekali ya. Jangan bahaya, bahaya. Bahaya samyang bahaya. Minuman pergas pun bahaya. Kurangkan. Korang masih muda lagi. So kurangkan makan benda-benda yang macam gitu. Nak makan boleh, ajak saya lah sekali. Astagfirullahaladzim, apa ini cikgu ajar benda mengarut untuk korang ni. Nanti kan seminggu lah ajar ni Cikgu Faris, seminggu ni ajar benda pelik dia. Jangan tu lah. Habis tu yang buat mukbang tu kan, korang tak pelik ke? Yang buat mukbang tu kan makan 5 paket, 6 paket, macam mana buah pinggang dia? Bahaya tau, dalam Maggi tu ada lilin. Maggi tu rempah dia, cikgu rasa tak bahaya lah. Yang paling bahaya tu lilin. Sebab untuk digest lilin tu makan masa 2 ke 3 hari, mungkin seminggu. Tu yang bahaya tu. Okay, mukbang. Tapi kadang-kadang terliur kan, dia orang makan mukbang yang 5 bungkus Maggi. Sampai yang kita dah kenyang ni jadi lapar balik kan. Bahaya betul lah. Anak kalau Korea tu, pelik kan. Kalau kita tengok macam mukbang orang Melayu, tak teringin tau. Tapi bila macam yang orang Korea makan kimchi bagai macam, tak sedap. Bagi saya tak sedap lah. Pernah try lah kimchi, tak lagi lah, tak lego lah. Tapi bila dia orang makan tu macam, uish, sedapnya lah rasa. Kan? Makan apa lagi ayam goreng. Ayam goreng, entahlah. Rasa macam biasa lah. Tapi bila dia orang makan tu macam, uish, sedap ke? Makan sekali, makan habis ya. Nak kalau bagian peha kan. Sebab mulut je habis dah. Apa benda dia orang tu macam. Tapi itulah bagus lah kan. Dia orang buat benda tu sebagai income kan. Tapi hati-hatilah. Korang pernah tengok tak yang video yang mamat orang putih tu yang makan. Dulu dia vegetarian tau. Tapi bila macam tak ada view sangat, untuk tarik view, dia mula makan-makan yang macam KFC bagai tu. Sampailah dia gemuk. Apa benda tak jaga lupa yang orang putih tu. Bahayalah. Boleh makan tapi jangan selalulah. Bahaya tau makanan-makanan yang macam ada MSG ni. Nanti cepat tua, cepat beruban. Korang kan nak putih-putih, nak glowing kan. Alah. Jadi so kena makan sayur-sayur. Avocado nama dia, avocado yang besar-besar tu kan. Dekat TikTok avocado nama dia. Avocado. Ya ke avocado? Tak ada pun. Asal avocado dia lain. Avocado. Dia keluar ni. Apa ni Mira? Dia keluar benda lain ni. Tapi yang gemuk-gemuk tu bahayalah untuk kesihatan tu. Berkisahkan dengan kesihatan. Kena dengan tajuk malam ni iaitu insurans. Nampak tak related? Related tu, makanan penyakit insurans. Sebab apa? Dulu saya pernah jual insurans. Saya dulu pernah kerja bank sebagai relationship manager. Pernah jual insurans. Biasalah kita borak-borak kan. Borak-borak pasal kesihatan ni. Selit sikit. Bercerita dengan kesihatan. Korang pernah dengar tak insurans? Tiba. Tu orang panggil pitch. Untuk tarik pelanggan. Apakah yang korang faham? Niko kan. Betul. Niko nama dia. Gemuk-gemuk tu. Dalam macam gitu. Macam, geram menyampah pula kau tengok. Okey, berbalik kepada insurans. Okey, jadi insurans ni apa sebenarnya? Apa yang korang faham mengenai insurans sebenarnya? Ni macam real life lah, reality. Apakah insurans? Apakah kepentingan insurans? Apakah keperluan kita sebagai insurans? Siapa boleh explain ke saya? Tak explain lah, kayaknya macam pernah dengar tak? Kadang-kadang korang drive kan, tiba-tiba daripada CIB Bank, saya daripada Sun Life. Okey, sepena hal jadi, kita menawarkan insurans sekian. Pernah dengar tak?
Ataupun dapat WhatsApp ke saya ke, daripada MyBank ke Takaful bagai apa semua mengenai insurans. Pernah tak tengok mesej mak-mak ayah korang? Tipu. Takkan tak pernah main phone ayah kan? Insurans. Okey, apakah sebenarnya insurans tu? Insurans tu sebenarnya ia anggap seperti sebuah tabung. Tabung. Okey, dia ada tabung. Kosong ni. Tabung ni kosong. Tapi apabila ramai yang beli insurans, bukan seorang, almost berjuta-juta beli insurans. Kalau akan bayar tiap-tiap bulan, betul? Jadi daripada tabung yang kosong itu akan menjadi full. And then bila sampai tempoh matang, contohnya kalau dah subscribe insurans selama 2 tahun, korang accident, manakah duitnya untuk cover kos hospital daripada insurans lah. Daripada mana? Tabung yang dia buat tadi tu. Jadi, korang pernah terfikir macam mana syarikat insurans dapat bagi RM30,000, RM20,000 untuk recover kesihatan korang? Daripada tabung tu lah. Tu konsep Takaful daripada Malaysia Insurans. Jadi, apakah kepentingan insurans ni? Penting sebab apa? Once tiba-tiba kan nak jadi seller. Once korang keluar daripada rumah, korang akan mengalami risiko. Betul tak? Risiko apa? Macam-macam. Risiko kemalangan, risiko kematian, risiko tu, risiko ni dan seterusnya. Apa pula risiko itu? Risiko itu adalah musibah yang mungkin korang alami ketika dalam kehidupan seharian korang. Contoh kan, kita tengah jalan ni, tiba-tiba adik kita main basikal dari belakang, mak jatuh. Mak sakit aksiden, keluar darah, pergi hospital, claim insurans. Yes, insurans yang digunakan untuk menanggung kos perubatan. Sebab apa? Kos perubatan tiada 100-200 dek. Beribu raban. Mostly yang berkaitan dengan penyakit kritikal. Contohnya apa? Sakit jantung. Apa lagi? Buah pinggang dan seterusnya. Jadi, korang sebagai manusia kan, contoh tiba-tiba korang didiagnose ada penyakit buah pinggang. Kos rawatan dia RM50,000. Adakah korang ada simpanan itu RM50,000? Tak ada kan? Jadi syarikat insurans inilah akan membantu anda untuk menyelesaikan hutang untuk membayar kos perubatan. Penting ke? Penting bagi yang dah bekerja. Korang mostly yang bawah umur ni mostly ibu bapa lah yang akan beli insurans untuk korang. Tapi once korang dah habis belajar, masuk U, dapat kerja, saya nasihatkan korang ambil lah insurans. In case apa-apa yang berlaku. Insurans untuk cover balik kos tanggungan yang berlaku atas kesihatan korang. Jadi penting ke? Penting. Bagi saya penting lah. Sebab saya kerja fleksibel. Kadang-kadang kita boleh accident sebab saya kerja sebagai education full time tutor, pergi mari. Pergi rumah tu, pergi sekolah, apa sekian-sekian apa semua. Kos yang, risiko tinggi. Jadi in case apa-apa berlaku, saya dah ada insurans belakang ni. Tiba-tiba saya patah kaki ke, mostly rawatan RM10,000. Insurans akan cover. Macam gitu. Itulah kepentingannya insurans. Okey, jadi tujuan insurans adalah first kali untuk bantuan kewangan lah kepada keluarga jika anda hilang upaya menghadapi penyakit kritikal, mengalami kematian. Apa lagi? Menguruskan perbelanjaan hidup, hutang, nokok minimum lah jika anda tidak mampu bekerja disebabkan berlakunya aksiden. Apa lagi? Untuk bayar perbelanjaan rawatan perubatan yang tinggi. So far sekarang ni mostly lah hospital buat duit sekarang ni. Jarang lah nak bagi rawatan saja free. Jarang sekarang. Ada kerajaan tapi korang perlu ikut turn yang panjang sangat. Jadi ada insurans ni korang boleh pergi hospital swasta. Mostly hospital swasta ni akan ada pakar-pakar dia dah. Tapi bila pakar ni mostly akan bayar mahal kan. So insurans itulah akan cover. Macam gitu. Okay. So far korang jelas ke mengenai insurans? Simple je insurans untuk diri sendiri juga. Alright, mantap. Jadi di dalam tajuk insurans ini mostly dia akan minta kita kira berapakah nilai premium insurans hayat. Okay, mostly cikgu banyak skip ni.
Macam contoh kan risiko-risiko apa semua bagai tu kalau baca sendirilah. Saya tak akan terangkan apa tu, korang boleh baca sendiri sebab dia mau kepada pembacaan lah. Apakah insurans motor, apakah insurans kebakaran, apakah insurans perubatan dan kesihatan. Okey. Jadi saya akan fokus sahaja kepada pengiraan. Okey. Jadi korang buka buku fokus muka surat 212. Okey. Jadi first tajuk saya akan terangkan mengenai ataupun pengiraan mengenai insurans. Insurans apa? Insurans hayat. Apa ni insurans hayat ni? Insurans hayat ni termasuk dalam insurans perubatan dan kesihatan. Ingat hayat, ingat hidup, ingat perubatan, ingat sihat. Peganglah slogan ini tiba-tiba. Okey, jadi first kali kita akan belajar mengenai insurans hayat ataupun dipanggil sebagai insurans perubatan ataupun insurans kesihatan. Okey, jadi first kali penting tajuk ini korang kena hafal formula. Formula tak akan diberi. Dua tajuk yang tak diberi formula adalah insurans dengan cukai. Dua-dua ini tidak diberi formula. So, korang kena hafal formula dia lah. Okey, jadi formula untuk insurans hayat. Formula pertama iaitu adalah premium. Okey, formula pertama adalah premium sama dengan nilai muka polisi. Okey, nilai muka polisi dibahagikan dengan RMX. Okey, didarabkan dengan kadar premium. Okey, didarabkan dengan kadar premium. Okey, untuk memudahkan rumus ini sependekkan. Okey, jadi premium samakan dengan nilai muka. Nilai muka apa? Nilai muka polisi lah. Dibahagikan dengan berapa? Sama ada 900 atau 1000. Bergantung kepada ayat. Bergantung kepada maklumat yang diberikan. Mostly kita akan bahagi 900 ataupun 1000. Tapi mostly kita akan bahagikan dengan 1000 lah. Didarabkan dengan kadar. Kadar ini korang akan tengok pada table ataupun jadual yang diberi. Okey, jadi premium sama dengan nilai muka dibahagikan dengan 900 ataupun 1000 didarabkan dengan kadar. Kadar itu korang akan tengok pada jadual. Okey, premium ni apa? Premium ini adalah berapakah korang bayar kepada syarikat insurans selama setahun. Berapakah nilai ataupun berapakah ringgit yang dibayar kepada syarikat insurans. Okey, jadi dekat sini korang akan dengar first kali syarikat insurans dengan pemegang polisi. Syarikat insurans lah. Contohnya syarikat insurans Prudential ataupun Takaful. Pemegang polisi ni siapa? Pemegang polisi ni adalah anda yang membeli insurans. Okey, jadi syarikat insurans and then dengan pemegang polisi. Kita akan ada dua benda. Syarikat insurans. Pemegang polisi anda sendiri. Ataupun dalam situasi contohnya Ahmad ke Rahman ke, yes, ia adalah pemegang polisi. Siapakah yang membayar premium ini? Pemegang polisi. Siapa? Diri anda sendiri. Jelas? Jadi repeat balik formula. Premium nilai muka bahagi 900 ataupun 1000 didarabkan dengan kadar. Okey, hafal premium bahagi premium sama dengan nilai muka dibahagikan dengan 900 atau 1000 didarabkan dengan kadar. Kadar itu korang akan tengok pada jadual. Hafal jelas ke formula ini? Okey, formula untuk premium. Alright, mantap. Okey, jadi premium sama dengan nilai muka bahagi 900 ataupun 1000 didarabkan dengan kadar. Kadar ini korang akan tengok pada jadual. Tetapi apabila korang nak tengok jadual, ada beberapa benda yang korang perlu titik beratkan.
Apa? First kali. Untuk tengok jadual, first kali korang akan tengok apa? Gender. Korang akan tengok gender. Sama ada dia lelaki atau perempuan. Tu first. Yang kedua, korang akan tengok dari segi age ataupun umur. Yang ketiga, korang akan tengok sama ada dia smoking ataupun tidak. Tiga benda inilah korang akan rujuk. Macam mana korang nak dapatkan maklumat tiga ini bergantung kepada situasi yang diberi. Okey, jadi gender ini kita akan tengok daripada sama ada lelaki atau perempuan. Berdasarkan statistik. Okey. Berdasarkan statistik gender, nilai insurans yang mahal adalah daripada lelaki. Kenapa lelaki selalu mahal? Sebab apa? Sebab lelaki mudah kena penyakit. Sebab apa mudah kena penyakit? Disebabkan dia selalu memikirkan masalah-masalah perempuan. Tak, ragu. Okey, jadi sebenarnya memang betul. Lelaki mudah kena penyakit. Sebab apa? Lelakilah yang cari beras, betul? Cari beras membawa masuk, dia perlu bekerja. Pekerja yang memerlukan kudrat. Mostly lelakilah yang buat. Betul? Macam kawasan-kawasan construction apa semua kan? Jadi selalunya nilai kadar insurans bagi lelaki lagi tinggi daripada perempuan. Perempuan dia kebal. Jadi susah nak kena penyakit, guys. Jadi hati-hati lelaki ya. Jadi lelaki jangan terlampau stres hidup. Nanti kena bayar insurans mahal. Dia mesti gitulah. Jadi mesti nilai kadar insurans lelaki lagi mahal daripada perempuan. Sebab apa? Sebab first kali dia berkait dengan antibody. Lelaki antibody agak lemah berbanding dengan perempuan. Dan hormon lelaki agak rendah daripada perempuan. Macam gitulah. Okay. Alright, settle lah. Lelaki lagi tinggi daripada perempuan lah. Okay. Umur. Umur lagi tua, lagi mahal. Lagi meningkat umur, lagi mahal dia kena bayar insurans. So, saya nasihatkan semolek-moleknya lepas kerja tu korang ambil lah insurans. Takut nanti bila korang ambil umur 40, takut lagi mahal. Nilai premium yang korang kena bayar tiap-tiap tahun. Okay, jadi umur makin meningkat, makin mahal. Okay, yang ketiga, smoking ataupun perokok lah. Jadi, yang mana mengisap rokok, kadar dia lagi tinggi. Okay, smoking lagi tinggi berbanding kepada yang tidak merokok. Jadi, kepada yang merokok tu berhati-hati, jaga kesihatan. Jangan merokok. Nanti, Okay, jangan merokok nanti menyesal tak sudah. Sebab apa? First kali duit korang habis. Penyakit pula dapat. So, kepada wanita-wanita di luar sana yang dapat suami, please jaga bakal imam korang. Saya sadar kita dah boleh tak masalah. Hati-hati, smoking tu untuk bahayakan kesihatan, guys. Tiba-tiba ke dapat paru-paru berasap nanti. Hati-hati. Tak kisah ke? Korang merokok ke, korang vape ke, shisha ke, apa semua, jangan sesekali. Jaga kesihatan, guys. Sebab bila once korang terjebak, susah untuk keluar. Okay? Settle. So far jadi familiar lah. Nilai premium itu adalah berapakah nilai yang korang akan bayar untuk tempoh 1 tahun. Contoh kan? Okay, nilai premium korang kena bayar 1 bulan RM 200, sorry. Okay, 1 bulan korang kena bayar 200. Berapakah nilai premium? Okay, ingat nilai premium adalah nilai yang korang kena bayar dalam tempoh 1 tahun. Jadi nak tahu nilai premium dia adalah RM 200 didarabkan dengan 12 bulan. Premium tahun. Bukan dalam bulan Premium itu mesti dalam tahun. Jadi 12 didarabkan dengan 200, korang akan dapat RM 2,400 untuk korang bayar dalam tempoh 1 tahun. Premium tahun bukan bulan. Okay, so far korang jelas ke yang ini? Jelas Alright.
Okey, kalau jelas, cikgu nak korang buka muka surat 213. Okay, 213, saya akan terangkan dahulu contoh nombor 3. Okey, korang buka contoh nombor 3. Okey, jadi jadual di bawah menunjukkan kadar premium bagi setiap RM1000. Ingat tak formula kita tadi? Premium sama dengan nilai muka bahagi dengan 900 atau 1000 didarabkan dengan kadar. 1000 inilah yang cikgu masukkan tadi, 900 ataupun 1000. Jadi dekat sini dia dah mention. Jadi kita akan bahagikan dengan 1000. Jelas yang ini? Kenapa 900 ataupun 1000? Dia akan konsisten je. Sama ada RM1000 ataupun RM900. Okey. Kata nilai muka insurans hayat yang ditawarkan oleh syarikat semarak. Okey. And then dia bagi table. Table itu, dia bagi umur, dia bagi gender, dia bagi perokok ataupun bukan perokok. Okey. Next. Soalan dia, hitung premium tahunan yang perlu dibayar oleh setiap pemegang polisi yang berikut. Okey, soalan A. Mostly tajuk ni dia akan bagi situasi je. Soalan A. Dia kata, Cik Nasuha. Cik Nasuha, lelaki ke perempuan? Cik Nasuha, lelaki ke perempuan? Nasuha mesti perempuan kan? Kan? Yes. Jadi, take note dulu. Okey, A. Dia adalah perempuan. Okey, lagi. Berumur 31 tahun. Umur dia 31 tahun. Take note yang itu. Apa lagi? Dan tidak merokok. Tak merokok. 3 maklumat ini amat penting. Gender, umur, merokok ataupun bukan merokok. Okey. Dan dia ingin mendapatkan perlindungan insurans hayat sebanyak RM280,000. Okey, dia ingin mendapatkan perlindungan insurans hayat sebanyak RM280,000. Jadi RM280,000 ini adalah nilai muka polisi. Okey, apabila korang baca ada nilai yang besar, automatik ia adalah nilai muka polisi. Okey, atau dengan kata mudah dekat sini, dia adalah berapakah yang Encik Nasuha minta. And then nilai muka polisi ini bergantung kepada individu lah, berapa nilai yang dia nak ambil. Okey, jadi ingat balik formula kita. Formula kita adalah premium. Okey, premium sama dengan nilai muka. Okey, bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 1000. Sebab apa? Saya tahu 1000 dah mention dah tu. Setiap RM1000. Okey, didarabkan dengan kadar. Jadi, berapakah nilai muka? Nilai muka yang diminta adalah RM280,000. Dibahagikan dengan 1000. Kadar ini korang akan tengok pada jadual. Bergantung apa? Bergantung kepada 3 benda ini. Okay, first kali korang tengok table, first kali tengok kepada perempuan. Jadi tutup yang lelaki. Tengok perempuan je. And then tengok pada umur. Umur 31. Perokok tak? Tak perokok. Jadi kadar yang perlu dibayar adalah RM2.48. Betul? Didarabkan saja RM2.48. Jadi korang kira dah kat situ, korang akan dapat RM694.40 sahaja. Inilah nilai premium yang perlu dibayar oleh Encik Nasuha dalam tempoh 1 tahun. Ingat, premium ini mesti dalam tahun. So far, jelas ke ini? Setakat ini jelas ke?
Alright, mantap. Simple je. Cuma kena ingat formula baliklah. Premium nilai muka bagi 1000 didapatkan kadar. Kadar bergantung kepada 3 faktor. Umur, gender dan perokok. Okey, settle soalan A. Alright. Jadi kita tengok pula soalan B. Okay, mostly tajuk ni agak bosan sedikit sebab dia berkait dengan situasi. Okey, soalan B. Okey, Encik Lai. Automatik dia adalah lelaki. Nama tak penting, gender penting. Lelaki. Okey, berumur 34 tahun. Okay, 34 tahun. And then merupakan seorang perokok. Perokok. Boleh siap-siap. Lelaki, umur, perokok. Okey, dia ingin mendapatkan perlindungan insurans sebanyak RM500. Automatik RM RM500 itu adalah betul ke? Salah. Okey, RM500 itu adalah nilai muka. Nilai muka. Okey, dan dia ada tambahan dan juga tambahan polisi penyakit kritikal. Yang ini dia tambah ekstra. Tulis siap-siap. Penyakit kritikal. Okay. Penyakit kritikal. Okey, penyakit kritikal. Syarikat Semarak telah menawarkan polisi penyakit kritikal kepada Encik Lai dengan memberikan perlindungan sebanyak 40% daripada nilai muka asas. Mana muka asas? Ini. Daripada nilai muka yang awal-awal tadi. 40%. Daripada nilai muka asas dengan kadar premium bagi setiap RM1000. Jadi kita akan bahagikan dengan 1000. And then kadar dia adalah RM2.185. Okey. RM2.185. Okey. Jadi dekat sini kita kena kira dua polisi sekarang ni. First, polisi asas. Yang kedua, polisi tambahan. Formula dia sama je. Okey, jadi first sekali kita akan kira dulu polisi asas kita ataupun polisi sebelum ditambah apa-apa. Kira yang ni dulu. Okey, jadi kadar premium sama dengan nilai muka bahagi dengan 1000 didarabkan dengan kadar. Nilai muka dia berapa? RM500,000. Okey, RM500,000 bahagi dengan 1000 didarabkan dengan kadar. Kadar itu tengok dekat mana? Kadar itu tengok pada jadual. Okey, dia lelaki. Jadi tutup yang table perempuan, tengok lelaki je. Umur 34. Perokok automatik. Nilai yang perlu dibayar ialah 3.962. So, korang darabkan sajalah. 500,000. Okay. 500, 123 bahagi dengan 1000 didarabkan dengan RM3.962. Jadi dekat sini yang perlu dibayar RM1981. Siapa jelas ke yang ini? Jelas Okey, mantap. Jadi ini adalah premium sebelum tambah lagi deh. Ni yang biasa dulu. Basic lah kiranya. And then sekarang ini kita akan kira apabila dia tambah lagi satu penyakit, iaitu penyakit kritikal. Ni adalah insurans tambahan. Jadi formula dia sama je. Formula dia adalah premium sama dengan nilai muka insurans. Dekat sini dia dah bagi tahu dia hanya cover sebanyak 40% sahaja daripada nilai muka asas. Inilah nilai muka asas. Jadi nak tahu nilai muka polisi bagi premium tambahan 40% didarabkan sahaja dengan RM500. Dia dah mention dah 40% je daripada nilai muka asas. Alright. And then korang bahagikan dengan 1000. Sebab apa 1000? Dia dah mention tu.
RM1,000. Okey, premium bagi setiap RM RM1,000. Okey, korang bahagikan saja. Didarabkan dengan kadar. Kadar pun dah bagi dah. Darab dengan RM2,185. And then korang kira lah. 40/100 darab RM500,000 bagi dengan 1,000 didarabkan dengan RM2,185. Jadi dapatlah RM437. Jadi berapakah total? Korang tambahkan saja. Jadi 1981 tambah 437 dapatlah RM2418 yang Encik Lai perlu bayar kepada syarikat insurans selama 1 tahun. So far jelas ke? Yang ini ingat first Jelas, situasi yang Kak. basic. Yang kedua yang situasi B ada tambahan. Alright, mantap. Okey, setambah. Berapakah Encik Lai perlu bayar tiap-tiap bulan? Setambah lagi soalan. Berapakah yang perlu berapakah yang perlu dibayar oleh Encik Lai tiap-tiap bulan? Berapakah? So, ingat, premium ini adalah setahun. Jadi, nak tahu berapakah yang perlu bayar untuk tiap-tiap bulan, korang just bahagikan 2418 ini dengan 12 bulan. Sebab apa? 1 tahun bersamaan 12 bulan. So, bahagi saja 12. Jadi, 2418 bahagikan dengan 12. So, Encik Lai perlu bayar kepada syarikat insurans tiap-tiap bulan RM201.50 sen. This your answer. Okay, ingat premium tahun. Mesti dalam tahun. Alright. So far korang jelas ke yang ini? Okay. Ada apa-apa sebarang pertanyaan tak setakat ini? Please korang kena ingat formula. Ini adalah formula insurans hayat. Okay. Insurans premium sama dengan nilai muka bahagi sama ada 900 ataupun 1,000 didarabkan dengan kadar. Kadar itu korang akan tengok pada jadual. Jadual itu akan bergantung kepada 3 faktor iaitu umur, gender dan perokok. Simple je. Okay. Alright. Ngah saya cakap ni. Borak je. Korang ni senyap cakap lah sikit. Aduh. Saya je cakap je. Cakap lah sikit. Menyampah betul lah Zah. Aisyah baik tak cakap. Aisyah. Sehat. Apa? Sehat. Lambat Mira tanya. Nak habis kelas lah tanya baru sihat. Alhamdulillah sihat. So far so good. Okay. Cuma esok saya busy sikit lah. Esok saya banyak esok saya travel ke Gua Musang. Ada urusan dekat sana. So agak penat sikit lah. Oh tiba mengeluh kan. Fantastic. Okay. Jadi please hafal formula tu. Kena hafal. Wajib hafal insurans hayat. Sebab apa? Insurans cukai tak diberikan formula. Gitu. Okay. Alright next. Okay. Skip contoh dua kan. So kita akan jawab contoh yang kedua. Okay, ingat. Contoh yang ketiga sering ditanya dalam exam. Sering ditanya contoh tiga. Dan contoh kedua jarang-jarang ditanya. Lepas tu skip. Okay. Right. Jadi tengok contoh yang kedua. Okay. Jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan. So, dekat sini korang kena ingat. Insurans perjalanan. Okay. Perjalanan ini insurans apa? So, contoh korang travel. Contoh paling dekat Thailand lah. Korang wajib ambil insurans perjalanan. Insurans perjalanannya apa? Insurans untuk cover in case korang accident ke, kematian ke dan sebagainya. Jadi insurans perjalanan termasuk di bawah insurans hayat. Macam gitu. Ingat, nampak je insurans perjalanan dia sebenarnya adalah insurans hayat.
Insurans hayat yang korang perlu ambil ketika korang travel ke overseas ke mana-mana ke, wajib ambil in case apa-apa yang berlaku pada korang. Okay. Jadi jadual di bawah menunjukkan harga premium. Dia dah bagi dah harga premium. So korang tak perlu kira dah. Dah bahagi dah harga premium itu. Okay. Harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans pelancongan ke New Zealand. Jadi dekat sini, dia dah beritahu bilangan hari. Contoh korang pergi 1 hingga 5 hari. Okey, jadi dekat situ kita ada 3 kolom kan. Okay, pemegang polisi dan pasangan dan keluarga. Maksimum 4 orang. Okey, in case korang travel seorang. Jadi korang travel ke Thailand selama 4 hari. Jadi korang seorang kan, so korang akan ambil insurans yang pemegang polisi sahaja. Okey, dalam tempoh 4 hari, korang perlu bayar RM170 sahaja untuk tempoh 1 ke 5 hari. Contoh, lagi korang pergi travel ke Thailand bersama bakal bini korang kan. So, pasangan kan. Jadi, korang travel ke Thailand selama 5 hari. So, korang perlu bayar kepada syarikat insurans sebanyak RM280 sahaja. So far jelas ke yang ini? Yang ni tak perlu kira pun, dah direct bagi je. Okey, jadi jom tengok situasi yang pertama. Okey, so situasi yang pertama, Samsudin merupakan seorang wartawan yang perlu sentiasa berada di New Zealand. Okey, jadi keyword dia adalah sentiasa berada di New Zealand. New Zealand. Wartawan kan biasalah, travel kan. Okey, untuk membuat laporan. So, pelan manakah yang sesuai untuk Samsudin? First kali, kita kena tahu berapa orangkah yang dia ada sekarang ni. Hanya berdasarkan soalan itu disebut Samsudin kan, jadi ia adalah seorang. Jadi seorang dia adalah pemegang polisi. Jadi korang fokus sahaja kepada pemegang polisi. And then korang tengok berapa lamakah dia akan travel. Jadi berdasarkan situasi ini sentiasa berada. So mesti lagi banyak bilangan hari kan. So kita akan ambil premium tahunan maksimum 180 hari. Okay, kita akan ambil 180 hari. So berapakah jumlah yang perlu dibayar adalah RM980 je untuk untuk sampai 180 hari. Dapat jawapan, tak perlu kira pun, tengok table je. Cuma kita tengoklah situasi yang berikut. Okay, next. Okay, next. Situasi yang seterusnya diberitahu dekat sini. Okay, keluarga. Ada je perkataan keluarga. Mesti lebih ataupun ramai daripada seorang kan? Keluarga. Okay, keluarga Maharian. Seramai 6 orang. Okay, 6 orang. Okay, 6 orang. Okay, iaitu terdiri daripada suami isteri. 6 orang suami isteri. Dan seorang abangnya dan 3 orang anak ingin pergi ke New Zealand. Jadi suami isteri 2, abang dan anaknya 3 orang. Okey, ke New Zealand selama 8 hari. Jika dia ingin membeli insurans perjalanan, berapakah jumlah bayaran premium yang minimum? Jadi berdasarkan table di atas, kita tiadakan package yang 6 orang betul? Tak ada package yang 6 orang. Paling maksimum 4 orang kan? Jadi korang kena pisahkan dia. Jadi dekat sini kita boleh pisahkan first kali suami isteri. And the next 4 orang. Jadi 2 polisi yang perlu diambil. Jadi kita tengok first kali dia pergi berapa hari? 8 hari kan? So ia berada pada baris yang nombor 2 itu. Bilangan hari 6 ke 10 hari. Okey. Jadi 6 ke 10 hari. Ambil yang pemegang polisi dan pasangan. Berapa yang perlu bayar? RM400.
And then tambah 4 orang lagi. Tengok yang paling belakang lagi. Keluarga. Maksimum 4 orang. So yang dia perlu bayar sebanyak RM720. Jadi berapakah total dia? Sebanyak RM1,120 settle. Jadi kadang-kadang table ini dia berubah-ubah. Sebab itulah dia tak ada formula. So korang kena tekankan first kali berapakah bilangan keluarga and then berapa harikah. Kadang-kadang dia akan tambah lagi mungkin tempat. Thailand insurans dia berbeza. New Zealand pun insurans pun berbeza. Bergantung. Sebab itulah dia tak ada formula. So far jelas ke setakat ini mengenai insurans hayat? Alright, mantap. Baru satu je. Kita ada lagi lebih kurang 2 insurans lagi yang korang perlu hafal formula. Insurans last kali, first kali insurans hayat, yang kedua insurans motor. Insurans motor hot topic. Kemungkinan akan masuk. And the last kali insurans kebakaran. 3 insurans ni lah korang akan belajar cara pengiraan. So far, okay, untuk insurans hayat kena ingat satu je formula iaitu premium nilai buka bahagi 900 ataupun 1000 didarabkan dengan kadar. Kadar itu tengok pada jadual. Jadual itu tengok pada 3 faktor. Panjang pula macam rap rasa. Okay. So far jelas tak untuk malam ni mengenai insurans? Susah ke insurans ni? Tak susah. Cuma kena faham situasi. Jelas. Alright. Okay, so kalau tiada apa-apa sebarang pertanyaan, korang nak homework ke? Nak homework tak? Okey, disebabkan kita tak habis lagi insurans, saya tak ada bagi homework. So, saya akan bagi homework untuk matrik lah. Boleh? Jadi, untuk homework kita, pelak dah rasa ni. Okay, untuk homework. Stresnya. Sorry. Okey, untuk homework, cikgu nak korang buka muka surat 208. Okay, sekejap. Tak boleh Samsuri. Kenalah cuti panjang kan. Kenalah. Tapi tak best lah latihan dekat sini. Sekejap saya cari latihan yang mencabar sedikit lah matrik. Kena juga. Tak kira. Kena juga. Mana saya nak ambil. Tak boleh. Cikgu sekolah dah bagi banyak dah. Okeylah, kalau macam itu saya bagi lah soalan. Soalan satu je boleh tak? Satu je soalan. Dua. Okey, soalan ni saya nak bagi dalam modul tapi cikgu nak saya nak bagi soalan yang real question lah, senang. Boleh Jap. Apa kata saya bagi soalan trial lah untuk korang buat alang-alang kan? Cikgu tahu korang tak akan buka Telegram saya sendiri. Baik saya. Sekejap saya cari sekejap. Mana soalan trial Jangan risau, ni adalah koleksi soalan trial mengikut chapter by chapter. Senang korang tengok. Mana soalan trial. Ya Allah, tak ada, tak nak bersepah pula. Aduh, banyak sangat soalan ni. Sekejap. Matrix. Ini slownya. Apa ni slow sangat ni? Korang cakap lah. Janganlah senyap-senyap. Cakap lah hai. Dah agak dah. Mesti hai. Ya Allah, apa ni? Slownya, ya Allah. Sekejap saya cari sekejap. Tak hilang pula. Tak nak ada. Saya ni belakang macam tua lah. Biarlah saya macam gini. So, menghayatilah momen terakhir kita, cik. Ya Allah, apa ni? Yang slownya lah internet ni, ya Allah. Okey, ada dah. Stres Dia hilang pula ni. Ni pengkameran. Persamaan. Ada. Perimeter, percukaian, metrik. Mana metrik? Ya Allah. Sekejap Azhar nyanyi lah. Sambil saya cari. Ya, nyanyi lah sikit. Sepohon kayu daunnya ribun. Sorry. Suara dia hilang tu, hilang suara dia tu. Oh, hilang. Patutlah.
Zahan kena minum air panas. Kena minum air lemon kan? Betul tak? Pandai rasa. Okay. So, kita ada 14 negeri. Korang nak daripada negeri mana? Untuk tajuk metrik sahaja. Cuba select. Nak negeri mana? Apa? Apa Mira? Mana? Nak negeri mana? Sabah? Bukan, mana-mana saja. Oh, mana-mana saja. Terengganu. Terengganu. Okay, contohnya boleh. Saya share Terengganu. Mana Terengganu? Terengganu, Kelantan, Kedah, Pahang, MRSM, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Melaka, SBP, Terengganu. Alright. Okay, share. Okay. Negeri Terengganu. Alright. Okay. Negeri Terengganu. Search. Okay. First and second. Alright. Okay, saya dah share dua soalan daripada dua negeri Terengganu lah. Okay, Teraya Terengganu set 1 dan Teraya Terengganu set 2. Okay, so macam biasalah, hantar ini hari Jumaat, hantar hari Ahad boleh tak? Dua je soalan metrik yang saya hantar. Okay, and then kalau korang rajin, korang boleh settlekan dalam buku fokus ni lah. Sebab apa? Buku fokus ni tak more kepada soalan SPM. Jadi saya akan more kepada korang soalan-soalan yang berkaitan dengan kepada format SPM teruslah. Okay? Right, kalau tiada apa-apa sebarang pertanyaan, jangan lupa homework hantar hari Ahad. Okay, hantar Ahad. Ibu bapa please tengok anak-anak masing-masing. Alright, okay, kalau tiada apa-apa sebarang pertanyaan, kita akhirlah kita sampai di sini. See you next week. Selamat bercuti, selamat berehat. Jangan lupa healing kejap. Jangan belajar je, kena healing juga. Okay, beli kerusi healing, duduk tepi pantai, minum kopi. Cukup lah, sejam cukup lah, balik study. Alright, okay, see you next week. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye. Selamat malam, sir. Thank you, sir. Semoga dipermudahkan urusan esok, sir. Amin. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi.